hidup ya pokok. Hidup kita kena berbakti kepada orang lain. Hidup kita mestilah sentiasa merendah diri. Aduh, kena siram pula. Siram je lah. Kau nak mati ke, kau nak hidup lantang kau lah pokok. Aku kaya. Kau mati, aku beli pokok yang baru. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke slot menengah atas bersama dengan saya Lokman Hakim. Sebelum itu, seperti biasa, di mana jua kita berada, ke mana pun kita pergi, tolong terus jaga dan patuhi SOP dengan memakai pelitup muka. Yang kedua, kekalkan penjarakan fizikal. Di mana jua kita berada, pasar raya ke, tempat permainan ke, ataupun di mana-mana. Dan yang paling penting, terus pakai cecair pembasmi kuman untuk sama-sama kita membendung penularan wabak COVID-19. Baiklah, setiap di antara kita punya hati. Dan hati kita perlu dijaga daripada diracuni oleh sifat mazmumah. Persoalannya ialah, apakah itu sifat mazmumah dan bagaimana cara untuk kita elakkan hati kita ini daripada diracuni oleh sifat mazmumah? Itu semua yang akan kita bicarakan bersama dengan ustazah kita yang cukup luas pengalamannya. Nak tahu siapa? Jom kita lihat biodata ustazah kita. Okey. Kita bersama dengan Ustazah Nur Suhaili Sapon, Guru Pendidikan Islam Maktab Tentera Diraja Kuala Lumpur. Assalamualaikum Ustazah. Jemput masuk Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Aimat? Alhamdulillah. Hakim Ustazah, alhamdulillah sihat. Okay. Tak apa Ustazah, biasa tu. Ustazah apa khabar, sihat ke? Alhamdulillah sihat. Okey Ustazah, saya sejujurnya rasa gerun Ustazah bila dengar Ustazah dari Maktab Tentera Diraja Kuala Lumpur ni. Rasa takut ni. Ustazah jangan garang Baik Ustazah, terima kasih kerana sudi bersama dengan kita semua pada hari ini. Baiklah Ustazah, bila sebut juga tentang pendidikan Islam yang akan kita belajar pada hari ini, apa kaitannya dengan pokok yang Ustazah siram tadi, dengan pokok yang saya siram tadi, apa kaitannya dengan mata pelajaran kita hari ini? Baiklah Hakim, kalau pokok yang kita siram dengan racun, agak-agaknya Hakim, apa yang akan terjadi kepada pokok tadi? Sudah pasti mati Ustazah. Ya, betul tu. Jadi analogi yang cukup mudah. Okey. Kalau pokok ni kita perlu jaga, belai dengan baik, disiram dengan air, Ya, betul. cukup cahaya matahari, Betul. kita kena baja. Begitu juga analoginya yang cukup mudah ini kita aplikasikan ke dalam hati kita. Ya. Jadi hati, kalau kita agak-agaknya hati, kalau kita racunkan dengan sifat-sifat yang keji, dengan sifat-sifat mazmumah, apa yang akan jadi pada hati kita Hakim? Sama jugalah seperti pokok tadi, matilah hati kita. Ya, hati kita akan mati. Jadi dekat sini Ustazah dah bawakan 3 bentuk hati. Okey, kalau kita tengok pada hati yang pertama, hati ni bersihlah. Ini adalah hati yang sentiasa kita jaga dengan baik, kita pelihara dengan baik dan kita sentiasa mengamalkan sifat-sifat yang mahmudah. Dan kalau kita lihat pada hati yang kedua, sudah ada tumpuk-tumpuk hitam di situ, dan akhirnya kalau kita tidak dapat menjaga dengan baik dan sentiasa kita tambah lagi, kita racunkan lagi dengan perkara-perkara keji dan kotor, maka matilah hati kita. Sebab itu jadi mudah-mudahan kita tergolong di golongan yang pertama hatinya bersih. InsyaAllah. Baik Ustazah, saya difahamkan kita tidak berdua pada hari ini, kita ditemani oleh murid-murid lain dalam talian. Ya, betul jadi, sekarang jom kita berkenalan dengan mereka. Assalamualaikum semua.
Apa khabar? Sihat ke? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat. Kena berdiri tegak ni dengan orang ni. Okey betul betul saya berdiri ni Baik, boleh tak kenalkan nama anda bermula dengan Anas? Silakan Anas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 436783, pegawai rendah kanan Muhammad Anas bin Ishaq dari kelas 5 beta. Saya dengar tu rasa gerun tu tau. 4 apa tadi? Saya ingat pula nombornya kan. Yang kedua Arif, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 436785, putera kanan Muhammad Arif Azim bin Hasnu dari 5 Kapar. Ya, terima kasih kepada Arif. Wah, tiba-tiba suara bertukar jadi macu Tazah. Seterusnya Zakwan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 436930, putera kanan Muhammad Zakwan bin Syaiful Azli dari kelas 5 Kapal. Baik, dan seterusnya Daniel Haikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 436871, Putera Sarjan Muhammad Daniel Haikal bin Hamur Hafiz dari kelas 5 Ayota. Okey. Seterusnya Imamuddin. Assalamualaikum. Saya 436922, putera kanan Muhammad Imamuddin bin Sabadin daripada kelas 5 beta. Baik, dan yang terakhir Haziq. Silakan Haziq. Assalamualaikum. Saya 436821, putera kanan Muhammad Azaki bin Yusuf dari kelas 5 beta. Baik, terima kasih kepada Haziq dan saya Lokman Hakim 45300, postkod kampung saya Tazah. Dari Didik TV. Baik, terima kasih kepada ke-6 murid dalam talian kita kerana sudi bersama dengan kita pada hari ini. Baiklah Tazah, ramai yang tertanya-tanya, apakah yang menariknya yang akan kita belajar pada hari ini? Baik, insya-Allah Hakim. Sebelum tu Ustazah ada sediakan video hasil daripada anak murid Ustazah. Kita saksikan dulu Hakim. Boleh? Jom sama-sama kita saksikan video ini. Mana tu aku ni? Aduh. Orang pinjam tak nak pulang. Jom, kita pergi pasal. Tak nak aku. Pergi lah orang. Tolong sikit boleh tak? Tak punya duit. Mak aku tengah sakit ni. Tolong. Aku ke apa? Aku banyak lagi benda nak beli ni. Aku nak beli handphone baru semua. Kau tak kesian ke aku? Mak aku tengah sakit ni. Aku kan tak kesian tapi aku banyak benda nak beli. Hebatlah murid-murid dalam talian kita Ustazah. Bukan sahaja wajahnya segak tapi pandai berlakon diorang ni. Alhamdulillah. Jadi Ustazah, apa kaitannya dengan video tadi Ustazah? Apa kata Hakim, sebelum tu kita panaskan enjin dulu. Okey. Okey, kita tanya pendapat murid-murid di talian. Agak-agaknya pada pendapat kamu, mengapakah situasi tadi dilakonkan dalam video tadi? Okey. Apa pendapat anda? Siapa yang nak siapa berikan yang pendapat dahulu? Ya, sukarela nak menjawab. Saya lah. Silakan Anas. Apa yang saya dapat lihat ialah mereka merasa rugi jika tidak merasa semua makanan. Tadi dialah yang melakonkan watak. Banyak makanan tu tadi. Okey, baik. Itu pendapat Anas. Seterusnya? Siapa lagi? Saya Ustazah. Okey Arif, silakan. Pada pendapat saya, rasa tidak selesa dengan kelebihan orang lain. Dia tak selesa dengan kelebihan orang lain. Tadi dia bertukar-tukar. Dia nampak orang tu ikan besar. Tukar. Cemburu Cemburu dengan orang lain. Ya, baik. Seterusnya, ada lagi yang ingin berikan pendapat? Mungkin Imamuddin atau Daniel ke? Tak ada Okey Daniel, silakan. Saya rasa kat situ kita boleh nampak dia suka dengan kelebihan diri berbanding orang lain. Betul. Terima kasih kepada semua murid-murid yang telah memberikan pendapat.
Baik Ustazah, jadi itulah pandangan murid-murid kita berkenaan dengan video sebentar tadi. Jadi itu pandangan murid-murid kita. Bagaimana pula dengan pandangan Ustazah tentang video tadi? Baiklah, daripada video-video tadi kita dapat lihat sifat-sifat keji yang digariskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Arba'in fi Usuluddin. Okey. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sifat mazmumah. Okey, boleh Ustazah? Ustazah boleh ambil ke sana. Okey. Kita akan fokus kepada sifat mazmumah Ustazah. Ya, sifat mazmumah. Okey, baik. Iaitu pada hari ini tajuk kita adalah daripada bidang akhlak dan merupakan tajuk terakhir dalam tingkatan 5 iaitu sifat mazmumah meracuni hati. Okey, murid-murid bolehlah merujuk kepada buku teks di muka surat 205 sehingga 210, ataupun boleh juga merujuk kepada portal Sumberku KPM dan portal The5. Okey, baik. Jadi segala bahan ini dapat kita dapatkan di portal The5 tadi Ustazah. Ya, betul. Okey, baik. Tadi dia sebut juga tentang sifat mazmumah ini. Apa yang akan kita, orang kata, objektiflah pembelajaran kita Ustazah? Okey, insya-Allah pada akhir pembelajaran murid-murid akan dapat yang pertama menyatakan maksud, dalil, contoh bagi sifat mazmumah iaitu riya, ujub dan hasad. Yang kedua, murid-murid dapat menjelaskan dua cara meninggalkan sifat mazmumah. Dan yang ketiga, hari ini yang kita nak capai, murid-murid dapat merumuskan dua hikmah meninggalkan sifat-sifat mazmumah. Jadi kita tadi Aiman Hakim ada tanya saya tentang apakah maksud sifat mazmumah. Betul Ustazah. Okey, jadi kita pergi kepada slide yang seterusnya. Okey, sebelum itu saya ingin mengingatkan murid-murid di rumah maupun murid-murid di talian untuk sediakan pen dan buku catatan untuk mencatat isi-isi penting pelajaran pada hari ini. Okey, kita pergi kepada maksud sifat mazmumah. Sifat mazmumah bermaksud sikap dan sifat dan tingkah laku keji yang berlawanan dengan syarak. Dan sebenarnya kalau kita lihat banyak sangat contoh sifat mazmumah ni, dan antaranya yang kita nak fokus pada hari ini ialah yang pertama riya, yang kedua ujub dan yang ketiga hasad. Okey, baik. Jadi itulah 3 sifat mazmumah yang akan kita fokuskan pada hari ini dan banyak lagi yang ingin kita dengarkan perkongsian daripada ustazah kita. Tapi sebelum itu Ustazah, saya nak minta izin untuk rehat seketika, boleh ke? Boleh. Okey, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah atas. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Wah, cantiknya model piramid ni. Uish, tak terbayanglah macam mana bangunan sekukuh ini boleh terbina pada zamannya. Ya, betul tu Hakim. Piramid ni merupakan salah satu benda ajaib di dunia. Kan kalau kita lihat pembinaannya memerlukan teknologi yang cukup canggih dan memerlukan ilmu kejuruteraan yang tepat. Betul. Di mana bongkah-bongkah batu kita hendak potong pada sudut yang tepat. Kemudian kita nak angkat bongkah-bongkah batu ni tadi dan akhir sekali nak disusun dengan cantik.
Bukan senang Ustazah. Ya, betul. Hakim tahu siapa yang membina piramid ni? Ya. Firaun, betul ke Ustazah? Ya, betul. Firaun yang membina model piramid ni ya. Dan siapakah dia Firaun? Firaun ialah raja Mesir Purba. Dia adalah gelaran kepada raja Mesir Purba yang mana terkenal dan cukup hebat dengan kekuasaannya, kekayaannya. Malangnya dia cukup zalim. Firaun ni dia zalim dan dia merasakan diri dia sahaja yang hebat, memiliki kekuasaan, kekayaan dan sehinggalah dia mengaku diri dia sebagai Tuhan. Sebab itulah Firaun ni walaupun dia hebat tetapi dia riak Ustazah. Dia rasa diri dia hebat hinggalah dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma Ustazah, dia sebut tadi Ustazah kata riak tu, apakah maksud riak Ustazah? Okey, baik Hakim. InsyaAllah pada hari ini kita akan teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini iaitu maksud, dalil dan contoh bagi sifat riak. Okey Ustazah, silakan. Seterusnya hari ini kita akan belajar apa itu riak. Riak ialah alib. Apa itu riak? Riak alib iaitu melakukan amalan untuk dilihat dan dipuji oleh orang lain. Jadi Ustazah telah fokuskan kepada huruf A, amalan, L, lihat, P, puji. Apa dia riak? Amalan, lihat, puji. Jadi dekat sini Ustazah sudah permudahkan pada formula akronim ALIB. Dan di sini juga ada dalil potongan daripada ayat Al-Quran dan Ustazah rasa Ustazah nak minta tolonglah daripada murid-murid di talian. Okey, ada sesiapa yang ingin membantu Ustazah untuk membacakan potongan ayat ini? Okey, siapa yang ingin membantu Ustazah sila angkat tangan. Okey, siapa tu? Arif. Ya, okey Arif, dipersilakan Arif. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Saya tambah satu lagi pujian Ustazah. Bukan pandai menyanyi, bukan pandai berlakon, mengaji pun suara sedap Ustazah. Alhamdulillah. Sejuk perut ibu mengandung ya. Murid-murid kita. Baiklah, terima kasih Arif. Okey, di atas bacaan tadi dan apakah maksud potongan ayat ni tadi ya? Ayat ini ada kaitan dengan sifat riak. Jadi maka Allah berfirman yang bermaksud maka kecelakaan yang besar bagi orang yang solat iaitu mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan solatnya. Juga bagi orang-orang yang berkeadaan riak dalam ibadah dan bawaannya. Jadi dekat sini ada ditekankan tentang pentingnya kita buat solat tadi secara ikhlas tanpa perlu menunjuk-nunjuk kepada orang lain. Ya, betul. Baik, dan cuba kita lihat Hakim kepada contoh sifat riak. Apa yang Hakim nampak gambaran daripada gambar yang Ustazah sediakan di sini? Okey, saya lihat gambar tu dia menunjukkan yang dia tengah solat tapi dia nak menunjuk ke orang. Dia pun ambil gambar. Dan solat. Ya, betul ya. Jadi kita kena hindari daripada sifat yang ingin menunjuk-nunjukkan kelebihan yang ada ataupun amalan yang kita buat kepada dunia luar daripada orang lain. Betul. Dan kalau boleh sebenarnya kita nak buat perkara baik ini sama ada di depan orang atau di belakang orang, kita tetap akan melakukannya. Itu barulah kita katakan ikhlas dalam melakukan amalan kita. Okey, dan seterusnya sama juga pada gambar yang kedua, gambar seorang yang kaya sedang memberikan derma dalam keadaan dengan cara yang sombong, dengan keadaan sombong. Jadi kita kena hindarilah daripada sifat-sifat sebegini. Dan kita pergi kepada contoh yang kedua. Boleh Ustazah sambung? Boleh Ustazah, silakan. Okey, Ustazah harap anak-anak di rumah maupun di talian masih lagi bersama dengan Ustazah. Jadi ujub, ujub ni Ustazah gunakan formula baik. Ujub baik. Apa dia maksud baik ni tadi? Ujub ni tadi iaitu berasa bangga dengan amalan dan kelebihan. Ustazah dah fokuskan BAK iaitu bangga amalan kelebihan yang ada pada diri sendiri. Dan itu maksud dia adalah baiklah, senang untuk mudah untuk mengingat. Dan dari sini ada potongan ayat di sini. Ustazah
persilakanlah murid-murid yang ingin membaca potongan ayat ni tadi. Siapa yang ingin membantu Ustazah? Siapa ingin membantu Ustazah, sukarela untuk membaca? Betul. Tadi Arif dah bantu. Seterusnya siapa yang nak bantu Ustazah? Sila angkat tangan. Okey. Mungkin siapa tu, Anas boleh? Ataupun Daniel ke? Anas boleh, Anas? Boleh? Jangan lupa onkan mic, Anas. Tidak kedengaran suara anda. Okey? Boleh. Okey, silakan Anas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Terima kasih Anas. Daripada potongan ayat ini tadi, okey, Allah telah berfirman memberi peringatan kepada kita supaya kita tidak bermegah-megah dengan sebab bilangan kita yang ramai. Kerana kenapa? Bilangan yang ramai itu tidak mendatangkan faedah pun kepada kita. Ini adalah potongan ayat daripada surah At-Taubah ayat 25. Jadi kita tengok pula contoh ujub ni tadi. Okey, apa gambar ni Hakim? Kalau saya lihat gambar yang pertama tu Ustazah, dia bangga Ustazah. Akulah juara, akulah terbaik. Dia angkat trofi sambil bangga Ustazah. Ya, betul ya. Jadi walaupun apa pun nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, sama ada nikmat itu tadi adalah nikmat kemenangan, nikmat kepandaian, nikmat kekayaan, seharusnya kita merasa syukur atas nikmat tadi, bukan dengan berbangga diri, bermegah-megah. Mendabik dada Ustazah. Ya, betul, mendabik dada. Dan yang terakhir untuk contoh sifat mazmumah pada hari ini, Ustazah bawakan kepada kamu hasad ya. Hasad, apakah maksud hasad? Hasad dengki. Sebab tu kita biasa menggunakan perkataan hasad, kita gunakan sekali dengki, hasad dengki. Jadi apa dia hasad? Hasad dengki melihat kelebihan yang ada pada seseorang dan berharap ia hilang. Jadi apakah dia hasad? Dengki kelebihan. Dengki kelebihan. Jadi potongan ayat yang kita gunakan untuk dalil bagi sifat hasad ini adalah daripada surah Al-Falaq ayat yang kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min syarri hasidin iza hasad. Yang bermaksud daripada kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya. Jadi di sini sebenarnya daripada potongan ayat ini kita ingin memohon perlindungan daripada Allah agar terhindar daripada orang yang melakukan dengki. Okey, dan kita lihat pada gambar, nampak gambar ni, cantik gambar ni ya. Dan apa pandangan Hakim dengan gambar ni? Yang gambar pertama Ustazah yang saya faham, dia nak bagi orang kata nak bagi hilang orang kata kelebihan kepada orang yang tengah duduk tu, dia dengki. Ya, kalau kita lihat gambar orang bersenang-senang di sini, jadi dia rasa tidak berpuas hati dan dia cuba untuk menjatuhkan, menjatuhkan orang yang berjaya duduk ni tadi yang dalam keadaan senang. Nauzubillahi min zalik ya. Semoga terhindar daripada kita. Begitu juga berasa dengki dengan kejayaan orang lain. Okey. Baiklah. Apa kata? Kita dah belajar ni, Hakim. Kita uji murid-murid kita, tuliskan semula akronim yang menunjukkan maksud sifat riak, ujub dan hasad. Okey, murid-murid. Baik. Jadi dan juga murid-murid di rumah juga boleh Ustazah murid-murid di rumah juga. Kertas, ambil pen dan tulis, kemudian tunjuklah dekat ibu ke, dekat ayah ke ataupun adik-beradik kita yang lain. Baik. Jadi dah bersedia ke murid-murid dalam talian kita? Sudah bersedia. Cuba tunjukkan di hadapan kamera anda. 1, 2, 3. Tengok sikit. Okey, Arif kata alif baik dek. Anas pun alif baik dek. Semua alif baik dek. Betul ke Ustazah? Ya, betul. Kita minta salah seorang untuk menerangkan perkataan tersebut. Siapa yang sukarela untuk menerangkan? Siapa tu? Daniel. Okey, silakan. Yang pertama sekali alif. Alif ialah untuk riak, iaitu amalan untuk dilihat dan dipuji. Amalan lihat puji. Yang kedua baik. Baik ialah untuk ujub, iaitu bangga dengan amalan dan kelebihan diri. Ya, betul. Yang terakhir sekali dek. Dek untuk hasad, iaitu dengki dengan kelebihan, iaitu kelebihan pada orang lain.
Ya, terima Okey. kasih Daniel Haikal. Bijaknya. Tepuk sikit untuk kawan kita. Terima kasih. Sokong kawan sikit, tepuk sikit. Okey, jom kita lihat. Boleh Ustazah, silakan. Okey, jadi inilah dia kesimpulannya daripada maksud riak, ujub dan hasad. Kalau kita nak hafal panjang-panjang ni mungkin susah Betul, kita Ustazah. nak ingat. Okey, kita hafal alif baik dik Jadi betul lah apa yang diterangkan oleh Daniel Haikal tadi. Baik, seterusnya kita ada permainan. Okey. Baik. Apa kata kita bermain permainan roda impian untuk menguji kefahaman murid-murid kita tentang tajuk pada Boleh Ustazah. Jadi bagaimana dengan murid-murid dalam talian kita? Dah bersedia dah untuk permainan ini? Kalau dah bersedia tunjuk sikit, minta duit. Minta duit lah. Jarang ni kalau tentera buat macam ni. Ya. Okey, baik, terima kasih. Mari kita bersedia Ustazah? Okey. Jom kita mulakan. Baik, okey. Tak apa. okey. Kita nak ni. Okey. Okey, Ustazah nak minta Okey. Hakim tolong bantu Boleh? Ustazah untuk buat putaran bertuah pada hari ini. Boleh. Saya pusing Ustazah Ya. Okey. Putar, 1 2 3. putar, Putar tengok siapa bertuah, yang kena. Bertuah. Alhamdulillah. Siapa tu? Okey. Saya berhentikan Ustazah Ya, okey. Okey. Anas. Anas. Okey, Anas. Kita lihat pada soalan dia yang pertama. Okey, Anas, jelaskan contoh sifat riak Anas. Contoh sifat riak Ustazah. Solat sunat ketika di hadapan orang lain sahaja. Ya, betul tu. Solat kerana di depan orang Ya. sahaja. Tak ada orang tak solat, tak Ustazah, solat. Ya, bagus. Okey. Anas, full markah penuh Markah untuk penuh. Anas. Okey, kita Baik. buat putaran seterusnya, Hakim. Baik. Pusing tengok siapa yang kena. Bertuah. Alhamdulillah. Okey, siapa tu? Haikal. Daniel Haikal. Okey, kita lihat pada soalan yang kedua. Okey, Haikal, jelaskan contoh sifat ujub pula. Contoh sifat ujub, merasakan diri hebat dengan kepandaian berbanding dengan kawan sekelas kita yang lain. Alhamdulillah, betul. Nampaknya Hakim mereka betul-betul faham ni. Betul, Alhamdulillah. fokus dalam kelas. Ya, kita buat putaran yang terakhir. Boleh. Hakim, kita lihat siapa yang kena, siapa Okey, yang 1, bertuah 2, 3. pada hari ini. Pusing tengok siapa yang kena. Okey. Zakwan. Okey, kita lihat pada soalannya untuk Zakwan. Okey, Zakwan, jelaskan contoh sifat hasad pula. Untuk contoh sifat hasad, merasa iri hati dengan kekayaan orang lain dan berdoa untuk menjatuhkan supaya jadi miskin. Betul tu. Tak baik Dahlah betul iri macam tu, hati. cikgu, Ya, alhamdulillah. Okey, itulah dia. Dahlah iri hati dia nak jatuhkan. Betul lah tu. Alhamdulillah semua dapat menjawab dengan baik hari ini. Okey. Ini menunjukkan kepada kita yang murid-murid dalam talian kita fokus dalam pembelajaran kita sebentar tadi. Baiklah, Ya, banyak lagi yang ingin kita belajar bersama dengan Ustazah. Tetapi kita rehat seketika. Boleh ke Ustazah? Boleh. Okey, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah atas. Putar! Didik TV KPM. Didik TV KPM. Sadaqallahul azim. Update lah. Alhamdulillah. Dan mengaji. Astaghfirullahalazim. Itu sifat riak Ustazah. Ustazah, saya
takutlah diracuni dengan sifat riak ni. Ada tak cara untuk saya tinggalkan sifat riak ni dan juga sifat mazmumah yang lain? Ya, ada cara-caranya Hakim. Jadi hari ini Ustazah akan sambung pelajaran pada hari ini, iaitu menjelaskan cara bagaimana kita nak meninggalkan sifat-sifat mazmumah. Jom belajar. Boleh Ustazah, silakan. Okey, baiklah. Di sini Ustazah telah gariskan 6 sifat-sifat cara untuk meninggalkan sifat-sifat mazmumah dengan menggunakan konsep 4M dan 2S. Jadi kita lihat pada M yang pertama, iaitu mengamalkan sifat mahmudah. Mahmudah. Jadi mengamalkan sifat mahmudah iaitu dengan cara meninggalkan semua sifat-sifat keji. Yang kedua, M yang kedua adalah muhasabah. Apa dia muhasabah? Bermuhasabah dengan melihat kepada kekuasaan Allah. Kita melihat kepada kekuasaan Allah, kita memikirkan bahawa apa yang ada di muka bumi ini semuanya adalah pinjaman semata-mata dan pemiliknya adalah Allah SWT. M yang ketiga, mengawal nafsu. Kita hendaklah sedaya upaya kita mengawal nafsu agar tidak dicemari dengan sifat-sifat keji dan kita dapat menyedari bahawa apa pun yang ada di dunia ini adalah semata-mata pinjaman. Dan M yang terakhir adalah mencontohi. Mencontohi siapa? Mencontohi akhlak sudah tentu baginda Rasulullah SAW, iaitu Nabi Muhammad junjungan besar kita, dalam meneladani akhlak dengan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Dan 2S, S yang pertama adalah sentiasa berzikir, iaitu mengingati Allah dengan menyucikan jiwa dengan bertasbih, bertahmid, bertakbir, astaghfirullahalazim, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan S yang terakhir adalah sahabat. Jadi bagaimana caranya agak-agaknya Hakim? Betul Ustazah. Dan kita ni perlu jugalah, orang kata bila sebut tentang zikir, kenalah kita lantunkan dengan suara yang sedap. Dan saya difahamkan ada di kalangan murid kita ni suara yang sedap Ustazah. Daniel Haikal, betul Ya, betul. Okey Daniel, belanja sikit. Boleh tak berzikir hasbi rabbi ke subhanallah? Okey, boleh tak Daniel? Boleh. Okey, silakan Daniel. Ni semua orang nak dengar ni. Hasbi rabbi jalla Allah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Allah, sebab rasanya. Ya Allah, sedaplah suara anda ni Daniel, subhanallah. Tazah, betul Tazah Ya, betul. Okey, baiklah. Daniel. Terima kasih Daniel. Terima kasih Daniel. Dan seterusnya kita ujilah kefahaman tadi dengan konsep 4M 2S. Agak-agak murid kita faham ke tidak? Baiklah, murid-murid di talian kena bersedia dengan 2 warna ini, warna merah dan hijau. Okey, dah bersedia dengan 2 warna ini? Dah bersedia ya? Okey, baiklah. Baik. Sila tunjukkan warna hijau seandainya kamu faham dan merah seandainya kamu kurang faham. Okey, tunjukkan warna masing-masing. 1, 2, 3. Okey, alhamdulillah, nampaknya semua tunjuk warna hijau. Tapi Tazah, ada seorang Tazah. Iaitu siapa ni? Okey, Zakwan. Zakwan. Okey, Zakwan. Okey, Zakwan, apa tu yang Zakwan tidak faham? Boleh terangkan? Baik Ustazah, saya ada satu soalan. Kalaulah saya telah cuba sebaik mungkin untuk menghindari sifat riak ni, ada tak cara, tapi kadang-kadang sifat ni timbul juga tanpa saya sedari. Betul? Ada tak cara boleh Ustazah berikan untuk menghindari sifat ni? Kita terima kasih Zakwan. Ya, terima kasih Zakwan. Baiklah. Zakwan, sebagai manusia kita tidak akan lari daripada melakukan kesilapan. Syaitan akan sentiasa mencari peluang untuk membisikkan kepada kita tentang mengajak kita kepada ke arah kemungkaran. Dan
pada masa inilah kita sebenarnya kena meletakkan pergantungan yang cukup tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan cara sentiasa berdoa. Jadi baik murid-murid di talian, mari kita ikut doa yang ingin Ustazah ajarkan di sini untuk menghindari sifat mazmumah. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma janibni. Allahumma janibni. Munkaratil akhlaq. Wal ahwa. Wal ahwa. Wal aswa. Wal aswa. Wal adwa. Wal adwa. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada melakukan perbuatan-perbuatan mungkar, daripada hawa nafsu yang hawa nafsu kejahatan, daripada segala keburukan, dan juga daripada penyakit-penyakit yang membinasakan. InsyaAllah dengan berkat doa ini, Zakwan dan juga anak-anak di rumah maupun di talian, kita dapat terhindar daripada perkara-perkara yang kita tidak ingini ini. Okay. Boleh Zakwan? Boleh amalkan doa tersebut? Boleh? Boleh. Okey, baik. Terima kasih Ustazah atas perkongsiannya. Ya, baik. sama-sama. Dan Ustazah, apakah hikmah jikalau kita meninggalkan sifat mazmumah ini, Ustazah? Ya, okey, baik. Seandainya kita dapat meninggalkan sifat mazmumah ini, ada beberapa hikmah di sini yang Ustazah telah gariskan, dan satu formula Ustazah hasilkan di sini, iaitu adik. Apa dia hikmah kita meninggalkan sifat mazmumah? Formula adik. Apa itu adik? A, akhlak mulia. Iaitu kita kena sentiasa memupuk diri kita ini untuk mengamalkan sifat-sifat yang mulia. Hikmahnya kita dapat membentuk diri kita mengamalkan sifat-sifat yang mulia. Yang kedua adalah didik jiwa. Bukan didik TV Bukan didik TV ni, didik jiwa, iaitu kita mendidik jiwa kita untuk sentiasa merendah diri dengan kekuasaan Allah. Ya, betul. Hikmahnya bila kita ni sentiasa orang kata ikhlas dalam melakukan sesuatu, maka mendidik jiwa kita untuk untuk dekat semakin hampir dengan Allah. Dan seterusnya adalah imej Islam. Secara tak langsung, Hakim, apabila kita mengamalkan seluruh masyarakat Islam ini mengamalkan sifat-sifat yang mahmudah, meninggalkan sifat-sifat mazmumah, maka Islam itu menjadi qudwah hasanah, menjadi contoh teladan dalam pembangunan modal insan. Dan kita pergi kepada K iaitu ketenangan hidup. Di sini sangat penting. Hidup kita akan menjadi tenang di mana kita akan sentiasa mengeratkan silaturahim antara satu sama lain. Betul. Tiada sifat hasad, tiada riak dan ujub, maka kita dapat melakukan persaingan sihat dalam kehidupan kita. Walaupun kita hidup di asrama, kita hidup di dalam masyarakat, semua kita dapat melakukan persaingan yang sihat, masing-masing berlomba-lomba melakukan kebajikan. Dan K yang terakhir adalah untuk kukuh jati diri. Bila kita kukuh jati diri tadi, dapat menjadi benteng lah. Kita dapat menjadi benteng daripada kejahatan dan kemungkaran. Ya, betul. Jadi itulah 6, Ustazah. 5 hikmah jikalau kita menjauhi sifat mazmumah ini. Baik, Ustazah. Jom kita bertanya kepada murid-murid kita. Setakat ini mereka faham tak apa yang telah diajarkan oleh Ustazah kita? Ya, daripada semua yang Ustazah terangkan tadi, cuba kita lihat warna kefahaman lagi. Murid-murid di talian, tolong tunjukkan kefahaman kamu. Hijau untuk faham, merah untuk tak faham. Okey, silakan. 1, 2, 3. Alhamdulillah, semua tunjuk hijau. Hijau Belaka. Wah, itu apa tu? Anas, awak angkat apa tu, Anas? Beret. Oh, ingat kasut, nampaknya kasut tadi. Beret Okey, baik. Topi dia. Dia tukar. Baik, jadi setakat ini semua 6 murid kita faham. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Memandangkan mereka faham, Hakim. Berkata kita tanya lagi soalan dengan lebih lanjut. Ustazah nak tanya, Ustazah nak minta pandangan kamu, Ustazah nak kamu terangkan
kesan sekiranya kita dapat mengamalkan, tadi Ustazah kata dapat ketenangan jiwa dengan mengamalkan persaingan yang sihat. Jadi bagaimanakah, apakah kesan ni? Apakah kesan sekiranya kita mengamalkan persaingan yang sihat dalam kehidupan sebagai seorang pelajar? Jadi apa pendapat kamu? Siapa yang suka rela nak jawab untuk soalan ini? Okey, siapa yang nak mulakan dahulu? Sila angkat tangan. Okey. Mungkin siapa tu? Okey, Zakwan. Silakan Zakwan. Antara kesan dia, ukhuwah bersama rakan-rakan bertambah baik sebab tiadanya sifat hasad dengki. Betul. Alhamdulillah. Dapat mempertingkatkan, kesan dia dapat mempertingkatkan ukhuwah. Okey, kita dengar jawapan yang lain. Tak pernah dengar lagi ni suara Haziq. Boleh Haziq. tak Ustazah nak dengar suara Haziq? Haziq dia segan-segan ni. Malu-malu tak Haziq ni? Ya. Okey, so kesan dia imej Islam akan terjaga kerana mengamalkan sifat mahmudah. Alhamdulillah, betul tu. Di asrama dapatlah kita menaikkan lagi imej Islam mungkin di kalangan, di depan orang yang bukan Islam kan, kita sama-sama saling bantu membantu. Okey, terima kasih Haziq. Seorang lagi. Hakim, Ustazah rasa Ustazah nak panggil Imam pula. Boleh, Imam kita. Imamuddin. Okey, Imam. Bagaimana, apakah kesan sekiranya kita mengamalkan persaingan yang sihat di dalam kelas? Kesan apabila kita melakukan persaingan sihat dalam kelas, secara tak langsung akademik masing-masing akan meningkat sebab masing-masing berusaha untuk mengatasi sama sendiri. Ya, Alhamdulillah. Maksudnya masing-masing berusaha tetapi tiada rasa hasad nak menjatuhkan kawan yang lain. Jadi itulah dia persaingan yang sihat. Alhamdulillah, nampaknya semua dah faham dengan apa yang kita belajar ni Hakim. Baik Ustazah, jadi bila kita dah dengar dah pandangan mereka, jawapan mereka menunjukkan kepada yang mereka ni setakat ni faham apa yang telah Ustaz kongsikan kepada kami semua. Baiklah, kita nak rehat seketika, boleh ke Ustazah? Okey, boleh Hakim. Jangan ke mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah atas. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Ustazah Nur Suhaili Sapon, guru pendidikan Islam dari Maktab Tentera Diraja Kuala Lumpur, juga murid-murid dalam talian kita dari Maktab Tentera Diraja Kuala Lumpur. Ustazah, ada yang bertanya di manakah boleh mereka dapatkan latihan pengukuhan ini Ustazah? Okey, baiklah Hakim. Untuk semua bahan-bahan pendidikan Islam ini bolehlah didapati daripada portal Sumberku KPM. Okey Ustazah, baiklah. Kita pun sudah berada di blok terakhir. Jadi apakah rumusan Ustazah untuk kita punya topik pada hari ini? Terima kasih Hakim. Sebelum itu, bolehkah Ustazah mengimbas kembali apa yang kita dah pelajari untuk tajuk pada hari ini, iaitu tajuk sifat mazmumah meracuni hati. Bermula daripada yang pertama tadi, alhamdulillah murid-murid telah menguasai maksud, dalil dan contoh bagi sifat riya, ujub dan hasad dengan formula teknik akronim alif, baik, dek. Seterusnya, murid-murid telah menguasai cara-cara meninggalkan sifat mazmumah menggunakan konsep 4M 2S. Dan yang terakhir tadi, murid-murid dapat merumuskan 2 hikmah meninggalkan sifat mazmumah dengan menggunakan teknik adik. Okey,
Dan sebagai kesimpulan, sukalah untuk ustazah memetik sabda Rasulullah, hadis Rasulullah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis baginda yang berbunyi, sesungguhnya dalam diri manusia itu ada seketul daging. Sekiranya daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota badannya. Namun seandainya daging itu rosak, maka rosaklah seluruh anggotanya. Daging yang dimaksudkan tadi ialah hati. Baiklah, jadi murid-murid di rumah maupun di talian, ustazah ingin mengingatkan pentingnya kita menjaga hati kita. Kita suburi hati kita, kita bajai hati kita dengan sifat-sifat yang mahmudah, dengan sifat-sifat yang mulia. Kita perlu didik jiwa kita, kita perlu tundukkan nafsu kita untuk memperolehi akhlak yang baik ini. Jadi hati ini cerminan kita. Okey? Dan seterusnya ustazah ingin juga memetik kata-kata Imam Syafi'i rahimahullah, iaitu manusia yang paling tinggi kedudukannya ialah mereka yang tidak melihat kedudukan dirinya. Dan manusia yang paling banyak memiliki kelebihan ialah mereka yang tidak melihat kelebihan dirinya. Ini menunjukkan bahawa mereka yang tinggi kedudukannya itu adalah orang yang tidak berbangga diri. Orang yang sentiasa meletakkan diri ini adalah sebagai seorang hamba yang tunduk kepada penciptanya. Kehebatan tadi adalah milik Allah sebenarnya. Jadi sebagai hamba Allah, siapalah kita untuk merasa mendabik dada, merasa bangga dengan kelebihan sendiri. Sesungguhnya segala yang kita ada semua milik Allah dan hanya pinjaman sahaja. Baik Ustazah, kita pun sudah berada di penghujung kelas kita. Jadi adakah kesimpulan Ustazah untuk mata pelajaran pendidikan Islam pada hari ini? Kesimpulannya pada hari ini, Ustazah ingin bawakan satu kisah, iaitu iktibar daripada kisah Qarun, iaitu Qarun bin Yasar. Qarun bin Yasar adalah seorang pemuda yang hidup pada zaman Nabi Musa. Qarun merupakan sepupu kepada Nabi Musa. Pada awalnya, Qarun hanyalah seorang lelaki yang miskin dan memiliki ramai anak. Tetapi Qarun adalah seorang ahli kitab Taurat yang cukup taat berpegang kepada kitab Taurat. Sehinggalah pada satu hari, Qarun datang berjumpa dengan Nabi Musa, meminta Nabi Musa untuk memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar dilimpahi kepada dirinya dengan harta kekayaan. Maka Nabi Musa pun berdoa kepada Allah. Dan alhamdulillah, Allah mengabulkan doa Nabi Musa tadi, mengurniakan kekayaan kepada Qarun. Malangnya, Qarun bin Yasar telah mendapat kekayaan yang banyak, memiliki gudang-gudang emas, perak, zamrud, berlian dan sebagainya. Tetapi telah menzahirkan sikap bongkak, riak, ujub, takabur dan hasad, serta suka mempamerkan hartanya kepada orang ramai. Sehinggalah pada satu hari, Allah telah menelan, bumi telah menelan Qarun serta harta-hartanya. Sehingga kini, kita sering mengaitkan harta yang dijumpai adalah harta Qarun. Kisah Qarun ini ada di dalam Al-Quran, iaitu daripada surah Al-Qasas ayat 76 sehingga 82. Sesungguhnya hikmah daripada Allah memperincikan kisah-kisah umat yang dimurkainya adalah sebagai pengajaran kepada kita, iktibar kepada kita pada hari ini, agar kita tidak terjerumus di dalam lembah yang hina kerana kesilapan daripada diri sendiri. Baiklah anak-anak,
hidup kita di dunia ini hanyalah sementara, pinjaman cuma. Gunakanlah sebaik-baiknya peluang yang ada untuk melakukan kebaikan. Baik Ustazah, jadi itulah kisah korun yang boleh kita ambil iktibar. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Ustazah Nur Suhaili Sapon, Guru Pendidikan Islam dari Maktab Tentera Diraja Kuala Lumpur, juga murid-murid dalam talian kita dari Maktab Diraja Kuala Lumpur. Baiklah Ustazah, saya difahamkan kita nak akhiri kelas kita dengan bingkisan yang telah disediakan oleh murid kita iaitu Muhammad Daniel Haikal. Jadi jom sama-sama kita saksikan. Pulanglah pada Tuhan, cahaya kehidupan, syarat bahagia di dunia, akhirat kekal selamanya pada Allah. Sudah menjadi lumrah kehidupan di dunia, cabaran dan dugaan mendewasakan usia, rintangan dilalui, tambah pengalaman diri, sudah ketetapan ilahi. Deras arus dunia menghanyutkan yang terleka, indah fata morgana melalaikan menipu daya, dikejar dicintai bak bayangan tak bertepi, tiada sudahnya dunia yang dicari. Begitu indah dunia, siapapun kan tergoda, harta pangkat dan wanita melemahkan jiwa, tanpa iman dalam hati kita kan dikuasai syaitan nafsu dalam diri, musuh yang tersembunyi. Pulanglah kepada Tuhan, cahaya kehidupan, kebenaran, keimanan, ketakwaan kepadanya, senjata